Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan segala alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan anugerah yang Allah taala kurniakan kepada kita, sehingga dapat kita pada pagi ini menghirup udara di pagi hari, diperpanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang begitu besar ini. Dan sebenarnya bagi seorang muslim, kalau kita perhatikan berkaitan dengan umur ini, makin bertambahnya umur, maka makin banyaklah peluang untuk menambahkan amal kebaikan. Kerana hadis yang kita baca pada bulan Ramadan ini tentang dua orang lelaki yang masuk Islam secara serentak, kemudian salah seorangnya meninggal mati syahid, tapi tak cukup masa setahun. Seorang lagi setelah setahun akhirnya meninggal dan tidak mati syahid. Lalu seorang sahabat namanya Talhah bin Ubaidillah bermimpi tengok dua orang lelaki ni depan pintu syurga. Mereka ceritanya yang mati syahid masuk syurga kemudian daripada yang mati biasa. Dia pun hairan. Dia pun bangun pagi tu cerita mimpi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kehairanan dia. Macam mana orang yang mati biasa ni boleh masuk syurga lebih dahulu daripada orang yang mati syahid? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah yang mati kemudian dia sempat hidup? Lebih kurang maknanya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah yang kemudian ni mati dia sempat hidup selama setahun lepas daripada itu? Dan bukankah dalam masa setahun ni dia sempat salat demikian dan demikian bilangannya? Dan bukankah dalam masa setahun ini dia sempat bertemu dengan Ramadan? Maka jarak di antara dua ni, walaupun hak ni mati syahid, tapi kerana hak ni sempat hidup selama setahun dan sempat salat selama setahun dan sempat puasa Ramadan, maka jarak keduanya antara keduanya dalam syurga adalah seperti jaraknya langit dan juga bumi. Berarti bertambahnya umur kita ni adalah satu kenikmatan dari Allah. Tapi dari sudut mana? Dari sudut peluang untuk kita menambahkan amal ibadah. Sebab itu seorang muslim, dia tidak berhajat kepada sambutan hari lahir setahun sekali. Kerana seorang muslim, dia merayakan dan bersyukur kepada Allah dengan bertambahnya nikmat umur setiap hari. Setiap hari dia bersedia untuk mati, dan setiap harilah juga dia bersyukur kerana dipanjangkan umur. Mana buktinya? Buktinya Nabi SAW ajar kepada kita. Setiap malam kita nak tidur, kita bersedia untuk mati. Nabi ajar kita baca doa, Bismikallahumma ahya wa amut. Ada riwayat kata Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan nama Allah aku mati, dan dengan nama Allah aku hidup.
atau dengan nama Allah aku hidup, dan dengan nama Allah aku mati. Setiap malam kita bersedia untuk mati. Dan setiap pagi kita diberikan kesempatan untuk hidup, kita bersyukur dengan kelahiran setelah mati. Lalu kita kata alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ini orang mukmin, setiap hari dia bersyukur dengan umur dia. Bukan setahun sekali. Zaman sahabat, zaman Nabi dulu tak perlu kepada sambutan hari lahir. Sebab mereka bukan kenal hari lahir itu setahun sekali. Hari lahir bagi mereka adalah setiap hari. Hari lahir bagi mereka setiap hari. Dan sebenarnya budaya menyambut hari lahir ini tidak dimulakan oleh orang Islam. Dia dimulakan oleh orang-orang yang bukan Islam. Kerana mereka suka menjadikan perayaan-perayaan yang merupakan upacara tahunan. Macam dalam Islam kita hormat kepada ibu ni setiap hari. Maka masalah putih buat 1 tahun, 1 hari sambutan hari ibu. Kita taat kepada ayah kita setiap hari. Bagi orang kafir dia buat sambutan hari bapa setahun sekali. Dan begitulah seterusnya. Mereka suka kepada hari-hari perayaan, lalu dijadikan sambutan-sambutan sebegini. Tapi kita sebagai orang Muslim, kita sambut setiap hari. Baik. Ada tak dalam Islam hari-hari istimewa dalam setahun? Jawapan dia ada. Umat Islam merayakan hari kebesaran 2 kali setahun. Pertama Idul Fitri, kedua Idul Adha. Dan perayaan bagi umat Islam adalah kerana mereka bersyukur begitu besarnya anugerah nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Kalau setakat dia lahir ke dunia dia nak syukur, tak. Kesyukuran orang Islam lebih daripada itu. Kesyukuran orang Islam ialah apabila mereka merayakan nikmat anugerah besarnya hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Maka ada 2 hari kita syukur kepada Allah. Kita terima kasih kepada Allah dan kita sangat gembira kerana anugerah Allah kepada kita pada waktu ini sangat besar. Baru ni kita raya Idul Fitri. Kenapa kita merayakan Idul Fitri? Kerana begitu besarnya anugerah Allah kepada kita sepanjang bulan Ramadan. Tidak ada bulan Ramadan selama sebulan limpah rahmat Allah Ta'ala besar pada waktu itu. Kemudian di hujungnya ada 10 akhir Ramadan. Dan di dalam 10 akhir Ramadan ada pula satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita panggil malam Al-Qadar. Maka siapa yang menghidupkan siang itu, siapa yang siang Ramadan menghidupkan pula malam Ramadan, maka dia beroleh kejayaan yang besar. Lalu kita bergembira dengan anugerah tersebut. Kita berhari raya pada hari raya Idul Fitri. Kemudian datang pula musim kelebihan. Setelah Idul Fitri bermulalah bulan haram. Okey? Bermulalah bulan haram. Bila bermula bulan haram, lepas habis Syawal, bermulalah Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, dan kemudian Muharram. Kemudian mari pula bulan Rajab. Dan dalam banyak-banyak bulan haram ada pula hari yang istimewa, iaitulah 10 awal Zulhijjah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dan kemuliaannya
menggandakan amal-amal ibadah, menggandakan pahala dalam amal ibadah pada hari-hari yang Allah cintai ini. Okey? Di mana kita tahu kelebihan 10 awal Zulhijjah lebih afdal, lebih baik daripada hari-hari biasa, ataupun lebih istimewa berbanding hari-hari biasa dalam bulan haram. Kerana ada dalil nas-nas Al-Quran dan juga As-Sunnah yang menceritakan tentang kemuliaannya. Pertama, dalam Quran Allah Ta'ala sebut wal fajri wa layalin ashr, demi fajar dan juga malam-malam yang 10. Wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap serta yang ganjil. Maka para ulama dalam menafsirkan ayat ni demi fajar. Fajar semua kita tahu, fajar yang terbit di pagi hari itu adalah anugerah dan nikmat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Walayalin ashr, dan malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 ni malam mana? Dan kenapa Allah bersumpah dengannya? Jadi apabila Allah bersumpah dengan sesuatu, ini menunjukkan kebesaran benda tersebut. Allah tidak akan bersumpah dengan perkara yang sia-sia. Kerana Allah Maha Agung, Maha Suci, dan tidak ada sesuatu yang sia-sia di sisi Allah. Setiap sesuatu yang wujud di alam ini pasti ada sebab, pasti ada hikmah, kerana Allah yang menciptanya adalah Tuhan yang Maha Bijaksana. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ya Allah, tidaklah engkau jadikan semua ni sebagai sia-sia. Jadi bila Allah bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan kebesarannya. Wal fajr, besar di sisi manusia, mereka menanti-nanti fajar. Walayalin ashr, dan malam yang 10. Malam yang 10 manakah yang begitu istimewa sehingga Allah bersumpah dengannya? Maka bila kita rujuk tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang kita kenal sebagai turjumanul Quran, seorang sahabat yang paling faham, paling paling alim berkaitan dengan ilmu terjemah ataupun tafsir Al-Quran. Nabi doakan kepada dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia agama dan fahamkan dia agama dan ajarkan dia ilmu tafsir. Ta'wil di situ maksud tafsir. Ibnu Abbas orang yang paling faham ni, dia kata apa? Malam-malam yang 10 ni ialah 10 awal Zulhijjah. Ni 10 awal Zulhijjah. Besarnya dia sehingga Allah bersumpah dengannya. Dan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadha al-'ashr. Qalu wala al-jihad fi sabilillah. Qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji' bidzalika min syai', atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam.
Nabi SAW kata, tidak ada hari-hari dalam setahun, tidak ada hari-hari yang lebih Allah suka, yang lebih Allah suka, atau yang paling disukai Allah berbanding 10 awal Zulhijjah. Tak ada. Hari-hari lain biasa je, tapi 10 awal Zulhijjah, hari ni Allah paling suka. Paling suka apa? Al-amalu fihinna, paling suka amal ibadah di dalamnya. Makna hari ni adalah hari-hari yang besar di sisi Allah, sehingga siapa yang beramal salih pada Allah, siapa yang beramal salih kerana Allah, pada hari tersebut Allah paling suka amalan itu. Itu maksud dia. Siapa-siapa yang buat amalan pada hari-hari ini, Allah sangat suka. Kerana apa? Kerana besarnya kemuliaan hari-hari tersebut. Hari itu tersebut 10 awal Zulhijjah bermula 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, 4 Zulhijjah, 5 Zulhijjah, 6 Zulhijjah, 7 Zulhijjah, 8 Zulhijjah, dan 9 Zulhijjah. Al-amalu salihu fihinna, amal salih di sisinya lebih disukai oleh Allah. Kenapa kita bilang sampai 9? Sebab 9 ni ada terikat dengan puasa, dan 9 ni terikat dengan satu abang takbir mutlak. Kita letak satu sempadan situ. Masuk hari ke-10, 10 ni istimewa dia berbeza dengan yang 9. Walaupun kita panggil 10, tapi dia ada sedikit beza 10 dengan 9 yang awal. Kerana 10 ni dah hari raya, dan 10 ni digabungkan pula dengan 3 hari yang selepasnya. Hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13 kita panggil hari tasyrik. Jadi yang totalnya, yang paling utama yang kita nak tengok dalam 10 awal ni ialah 9 hari pertama. Sebab insya-Allah 10 tu semua orang maklum biasa. Okey? Dan dinamakan 10 tu merujuk kepada umum kepada yang 9 itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pun tanya, "Ya Rasulullah, besarnya pahala 10 ni, 10 awal ni, tak terbandingkah dengan pahala jihad fi sabilillah?" Mana kalau orang tu buat amal 10 awal Zulhijjah dengan seorang tu pergi berjihad fi sabilillah, apakah orang yang pergi berjihad di jalan Allah fi sabilillah ni tidak boleh mengalahkan pahala yang 10 ni? Bahasa panjang dah tu. Sahabat tanya, sepatutnya walal jihadu fi sabilillah. Nabi kata, tak boleh banding juga. Kalau orang pergi berjihad, hak ni buat 10 awal Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah lagi besar pahala. Kecuali orang yang pergi berjihad ni, dia keluar waktu pergi berjihad, bawa nyawa dia, bawa harta dia, lalu dia mati di medan jihad. Dia tak balik dengan nyawa, dia tak balik dengan harta. Di saat itu barulah sama level dia. Barulah sama level dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni nak berjihad, tak siapa lagi seruang fardu ain tu. Tak siapa lagi seruang fardu ain tu, tak apa lagi. Alhamdulillah, Allah Ta'ala rezekikan kita ni negeri yang aman. Negeri yang aman, tak ada huru-hara. Kita pun tak minta supaya jadi huru-hara. Kita bercita-cita kalau boleh dapat berjihad fi sabilillah dan mati sebagai syahid.
Tapi kita tak harap berlaku huru hara. Mudah-mudahan Allah bagi rezeki yang aman. Pasal apa? Banding aman dengan jihad, baik aman lah tuan-tuan. Aman ni boleh buat sembahyang berjemaah di masjid, boleh buat iktikaf, boleh baca ilmu, boleh 10 awal Dzulhijjah, boleh 10 akhir Ramadan, boleh macam-macam lagi dengan nikmat aman. Ni kalau berlaku perang tak ada. Bolehlah pahala jihad tu. Tapi dalam Islam ni banyak lagi aman. Cuma kita cita-cita nak jihad tu ada. Setiap orang Muslim kena ada lagu tu. Tak boleh jihad betul, biarlah kita mati dapat pahala mati syahid pun tak apa. Dapat pahala mati syahid pun tak apa. Baik. Jadi depan kita ni ada satu kelebihan hari. Kelebihan beramal ibadah pada hari-hari tersebut. Bila bermulanya hari ni? Kalau ikutkan hari ni 29 Jun, bersamaan juga 29 Zulkaidah, 29 kali ni. Maka pada malam ni akan tengok anak bulan. Malam ni tengok anak bulan. Kalau nampak anak bulan, besok 1 Zulhijjah. Kalau tak nampak anak bulan, maka besok 30 Zulkaidah. Dan 1 Zulhijjah bermula hari Jumaat, 1 hari bulan Julai. Istimewanya kita ni kita ikut kalender Islam. Kalender Islam ikut kiraan bulan. Kalender matahari ni bukan ikut panggil kalender matahari ni bukan kiraan amal ibadat kita. Melainkan matahari tu bersifat harian. Dia kalau kira bulanan, tengok bulan. Kalau harian, tengok matahari. Macam mana kira harian? Dua-dua tu kita guna belaka, bukan kita tak guna. Untuk kira hari bulan kita guna kalender bulan. Untuk guna matahari kita kira waktu solat kita. Subuh matahari fajar. Berakhir subuh matahari terbit. Zuhur matahari gelincir. Asar matahari jatuh. Maghrib matahari terbenam. Isyak matahari hilang. Cahaya tu hilang, cahaya matahari hilang. Gitulah rotation dia. Tapi kalau kiraan bulan, kiraan 1 bulan ikut bulan. Jadi kiraan bulan ni dia ikut anak bulan. Allah Ta'ala tentukan. Allah tentukan. Kita tak tahu. Kita boleh jangka, ada jangkaan. Pasal manusia dah kaji ilmu falak, adalah berlakunya jangkaan. Tapi kadang-kadang nampak, kadang-kadang tak nampak. Kadang-kadang nampak, kadang-kadang tak nampak. Anak bulan. Maka Nabi SAW bagi kaedah. Nabi kata, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kamu berpuasalah kerana tengok anak bulan dan berhari rayalah kerana tengok anak bulan. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30. Kalau kamu tak nampak anak bulan, maka cukupkanlah bilangan hari dalam sebulan tu 30 hari. Jadi tarikh tengok anak bulan ialah pada 29 hari bulan setiap bulan. Cumanya orang Islam ni dia tengok anak bulan berapa kali? 3 kali setahun. Untuk cek betul-betul 3 kali setahun. 3 kali setahun tengok anak bulan. 3 kali setahun tengok anak bulan. Kali pertama tengok waktu nak mula puasa. 29 Syakban tengok anak bulan. Kalau nampak anak bulan pada 29 Syakban, besok adalah 1 Syawal. Tak nampak anak bulan pada 29 Syakban, maka besok 30 Syakban, lusa tu baru 1 Ramadan. Kali kedua tengok bila?
29 Ramadan untuk tengok anak bulan Syawal. 29 Ramadan tengok, nampak anak bulan, besok 1 Syawal. Tak nampak, 30 esok tu 30 Ramadan, kemudian lusa tu 1 Syawal. Alhamdulillah, pak kita guna dua-dua kaedah. Kiraan hisab pun tengok, kiraan tengok anak bulan pun tengok. Dan yang terakhir baru ni, berayalah kita dengan kelam kabut pasal duk jangka anak bulan tak nampak, tiba-tiba nampak. Ada siap tarawih lagi malam tu. Pasal apa? Pasal nampak anak bulan. Walaupun anak-anak muda tak puas hati, kata apalah, lain kali cakap awal-awal lah, nak raya bila? Nah, tak puas hati Allah nak raya. Tapi kita dari sudut orang yang beragama dan orang yang belajar, kita puas hati. Pasal apa? Ini menunjukkan pihak kerajaan patuh kepada arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahawa mereka tengok anak bulan dan itu adalah kaedah syariat, kaedah agama. Boleh je kita kira-kiraan hukum, kita set awal-awal. Hari raya sekian hari bulan, ikut kiraan takwim. Tak, bila kerajaan tengok anak bulan, kita seronok. Pasal apa? Sebab itu adalah caranya melihat atau menentukan hari raya berdasarkan syariat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ketiga tengok bila nak menentukan anak bulan Zulhijjah. Walaupun hari raya ni 10 hari bulan Zulhijjah, tapi tetap juga kita tengok hari bulan nak menentukan bila 1 Zulhijjah. Jadi bukan nak tengok hari bulan 1 Zulhijjah ni pada malam raya 10 tu tak. Kita tengok pada 1 hari bulan. 29 Zulqa'dah hari ni, malam ni akan tengok anak bulan. Cumanya pak kita ni, dia tak bersungguh mana. Tak rasa kemuliaan dan kebesaran dia. 10 awal Zulhijjah pada kebanyakan masyarakat tak ada makna. Sedangkan di sisi Allah, dia lebih baik daripada 10 akhir Ramadan. Berdasarkan perkataan Ibnu Hajar ataupun ulama berselisih pendapat. Ada yang kata 10 awal Zulhijjah lebih baik daripada 10 akhir Ramadan. Dan ada yang kata 10 akhir Ramadan lebih baik daripada 10 awal Zulhijjah. Dan Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, dia mengambil jalan tengah. Dia kata kalau amalan pada siang hari 10 awal Zulhijjah lebih baik, kerana padanya ada amalan haji, iaitulah 9 Zulhijjah ada wukuf pada hari Arafah, dan wukuf berlaku di siang hari. Sebaliknya pada malam 10 akhir Ramadan ada malam Al-Qadar, dan malam Al-Qadar berlaku di malam hari. Maka kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, 10 awal Zulhijjah lebih baik daripada 10 akhir Ramadan pada sudut siangnya, dan 10 akhir Ramadan lebih baik daripada 10 awal Zulhijjah pada sudut malamnya. Apapun, hari ni hari yang besar. Tanya kebanyakan orang, pada dia biasa, tak ada apa, pada dia biasa. Ada yang tak sedar pun kedatangan 10 awal Zulhijjah. Ada yang ambil tak peduli. Kalau tidak kita sebut macam ni tuan-tuan, orang leka. Kita pun kadang-kadang leka. Kita anggap kita duk tunggu bila? Tunggu hari raya korban ni. Pada kita, hari raya tu hari besar. Tidak. Yang besar ialah hari-hari sebelum raya. Raya tu convocation. Kita dah sebut dah.
raya tu hari convocation. Sebelum hari convocation tu, mendahuluinya adalah hari-hari kebesaran, hari-hari penting, hari-hari yang menentukan sama ada berjaya ataupun tidak. Kita belajar degree 4 tahun, habis degree ada hari convocation. Kita seronok hari convocation. Tapi yang sebenarnya nilai dia bukan pada duk convocation tu, nilai dia 4 tahun bila kita degree tu. Tak ada orang tiba-tiba nak pergi degree, setakat pergi degree boleh je pakai baju juga, pakai topi, pergi ambil gambar jadi. Tapi orang akan kata, gapo ambil gambar saja, ni aku betul-betul belajar. Dan tuan tengok orang PhD palsu, kita marah PhD palsu. Apa dia ada konvo kan? Konvo tak ada makna kalau PhD dia palsu. Kita nak CG yang betul tu kerana dia belajar betul-betul. Convocation ni satu hari, tapi hak utamanya mendahuluinya adalah hari-hari kebesaran. Jadi raya tu penting juga, tapi hak sebelum raya tu besar. Jadi kita muslimin dan muslimat kena letak hari tersebut adalah hari kebesaran dan kita agungkan hari-hari yang Allah suka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Lalu apa benda yang kita nak buat pada hari tersebut? Apa benda yang kita nak buat pada hari tersebut? Nombor 1, yang paling utama sekali, nombor 1, pergi kedutaan Arab Saudi minta visa haji. Beli tiket kapal terbang pergi haji. Ini nombor 1. Nombor 1, tak boleh lawan, tak ada challenge. Pasal apa? Duduk dalam bulan haram 10 awal Zulhijjah di tanah haram, salat di Masjidil Haram, berwukuf di Arafah. Ini memang plah-plah, tak ada orang boleh challenge. Dia ada gandaan pahala pada 10 awal Zulhijjah. Dia ada gandaan pahala pada bulan Muharram, pada bulan haram. Dia ada gandaan pada Masjidil Haram, pada tanah haram dan pada ibadat haji. Ini memang tak boleh lawan. Jadi siapa yang duduk di sekarang ni pergi Mekah 10 awal Zulhijjah, dia ambil kapal terbang pergi ke Mekah, maka hak ni adalah hak grade paling tinggi sekali lah. Siapa yang boleh pergi haji, alhamdulillah. Yang tak boleh pergi haji, kita ni dia kena tinggal sini. Kena tinggal sini. Apa benda hak kita boleh buat? Nombor 2, berpuasa. Berpuasa. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak nyatakan secara khusus amalan mana. Cuma Nabi kata pada hari-hari ini amalan soleh sangat disukai oleh Allah. Jadi ulama pun tengok kepada hadis yang ada yang lain, termasuk amalan yang paling besar pahala ialah puasa. Dan kerana terkaitannya dengan puasa hari Arafah, jadi disunatkan boleh untuk puasa bermula 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Siapa yang tak mampu 9 hari bulan Zulhijjah, puasalah Isnin, Khamis dalam 10 awal campur dengan apa tu? Puasa hari Arafah. Isnin Khamis bila? Isnin Khamis hari apa? Hari berapa hari bulan? Sekejap kita tengok kalender. Julai. 1 Zulhijjah hari Jumaat. 9 Zulhijjah, kalau takdir Allah Ta'ala malam ni tak nampak anak bulan ni. Ni kiraan jangkaan hisab. 9 Zulhijjah hari Arafah jatuh pada hari Sabtu. So kita boleh puasa Jumaat sampai Sabtu 9 hari. Ataupun kita ambil hari Isnin, hari Khamis, hari Sabtu. Puasa Isnin Khamis tambah lagi 9 Zulhijjah hari Sabtu.
Ada orang tanya, Ustaz, bukankah ada larangan puasa hari Sabtu saja-saja? Jawapan dia betul, kalau hari Sabtu saja-saja tak boleh. Tapi kalau hari Sabtu kerana 9 Zulhijjah boleh. Tak ada masalah. Kerana kita bukan puasa sebab Sabtu, kita puasa sebab 9 Zulhijjah. Tak boleh 3 hari, tadi 9 hari ataupun 3 hari. Tak boleh 3 hari. Jangan tinggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah. Kerana puasa Arafah ni Nabi SAW kata, aku harap dia boleh menghapuskan dosa selama 2 tahun. Bila Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Arafah, iaitu 9 Zulhijjah, Nabi kata, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Wa fi riwayah, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wal sanata allati ba'dahu. Aku berharap dia boleh menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi jangan tinggal kemuncak puasa 9 Zulhijjah. Apa lagi yang kita boleh buat? Jagalah salat 5 waktu berjamaah di masjid. Okey? Jagalah salat 5 waktu berjamaah di masjid. Kalau boleh datang awal, pada 10 awal Zulhijjah ni kita datang awal. Datang awal. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita. Nak istiqamah, jaga 10 hari tu insya-Allah. Hak lain tu maya awal dah sini ni, tapi biar kita istiqamah padanya. Okey. Yang seterusnya, kita sebut tadi apa besar. Yang seterusnya, memperbanyakkan takbir, tahlil dan tahmid. Memperbanyakkan takbir, tahlil dan juga tahmid. Di mana Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibni Umar dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma bahawa kedua-dua ni dia akan keluar pergi ke pasar pada 10 awal Zulhijjah. Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah dia pergi ke pasar. Sampai ke pasar, dia duduk dia takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah takbir di pasar. Wa yukabbiru an-nas bi takbirihima, sehingga manusia-manusia lain pun bertakbir bila dengar dia takbir. Jadi bila dia dengar takbir, orang lain pun takbir juga. Okey. Wa qala aidan wa kana Umar yukabbiru fi qubbatihi bi Mina fayasma'ahu ahlul masjid fayukabbiruna wa yukabbiru ahlul aswaq hatta tartajju Mina takbira. Dan mereka juga bertakbir di Mina, bertakbir di Mina sehingga bergegar Mina, bergema Mina dengan alunan takbir. Macam mana dia kuatnya puak dia takbir ni sampai bergema Mina. Zaman tu mana ada speaker, tak ada. Kuatnya mereka takbir sampai bergema Mina dengan takbir. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, takbir ni ada 2. Takbir mutlak, takbir muqayyad. Takbir mutlak ni takbir umum. Takbir muqayyad ni takbir yang terikat. Takbir khusus yang terikat. Takbir mutlak ni ialah takbir bila-bila masa. Bila-bila masa nak takbir, takbir. Bila-bila masa nak takbir, takbir. Berapa banyak nak takbir? Takbir. Tak kisah.
Di mana nak takbir? Takbir. Tak kisah. Umum. Takbir mutlak ni bila-bila masa, di mana saja, berapa banyak kita suka. Mutlak. Perbanyakkan takbir mutlak bila bermula 1 hari bulan Zulhijjah. Esok, lusa, kalau dah start 1 Zulhijjah, dah boleh takbir. Okay? Dah boleh takbir. Bermula masuknya bulan Zulhijjah, boleh takbir. Sampai bila takbir mutlak ni? Sampai berakhirnya hari tasyrik. Sampai 13 hari bulan. Sampai 13 hari bulan, bila-bila masa, di mana saja, berapa banyak bilangannya, terpulang. Lafaz dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ataupun kita takbir hak raya kita tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tak semestinya takbir raya tu kena syahdu. Kita ni raya kan, takbir raya nak syahdu lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kena lagu tu baru bahasa raya. Takbir mutlak ni tidak mesti lagu tu. Kita di atas kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nak mari masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi dah. Okay. Bermula bila? 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Kemudian para ulama sebut takbir muqayyad. Bila masuk 9 hari bulan, okay, ataupun malam yang 9 hari bulan malam, iaitu malam yang ke-10, bermula, sebahagian kata boleh awal lagi, subuh 9 tu dah boleh dah, sebab hari Arafah. Bermula hari 9, setengah kata awal, ada setengah buat malam, tak apalah, kita ambil hak siang. Daripada pagi tulu'il fajr 9 Zulhijjah, maka ulama sebut takbir kita tambah lagi, takbir muqayyad, iaitu takbir khusus, iaitu waktu setiap kali selepas salat kita takbir. Lepas salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka kita pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita takbir. Pasal apa? Sebab besarnya hari-hari tersebut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kemudian amalan-amalan yang lain yang banyak. Sedekah, buat baik kepada ibu bapa, buat baik kepada jiran tetangga, zikir, baca Quran. Ni semua bentuklah. Semua amal soleh disukai oleh Allah kerana besarnya hari tersebut. Dan kemuncaknya ialah pada hari yang ke-10, pada hari ke-10 kita menyembelih korban. Kemuncak dia hari ke-10 kita sembelih korban, dan korban ni tidak boleh disembelih pada sebelum daripada salat raya. Siapa sembelih hari ke-9 ke hari 8, dia jadi sembelihan biasa. Dia mesti sembelih pada hari ke-10 selepas solat raya baru boleh sembelih. Kerana apa? Kerana dia ada kaitan dengan ibadat haji, dan dia ada kaitan dengan hari raya Idul Adha. Jadi ada hukum khusus pula, hukum menyembelih korban. Depan kita pun skrin ni ada, tapi insya-Allah
kita esok kita akan sambung khusus bab berkaitan dengan korban dan amalan-amalan yang berkaitan dengannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita mengejar hari-hari besar ini dengan sifat yang sepenuhnya insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.